Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, saya dapat bersiaran. So, hari ini saya jumpa satu artikel dan saya rasa saya terpanggil untuk berkongsi. Mungkin ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita untuk saling mengingati lah. Okay, so now saya buat setting sekejap. Selalu macam tu lah. Okay, sekejap ya tuan dan puan. Okay, so saya nak tunjuk satu artikel. But before that, okay, saya ada jumpa juga satu surah yang simple, yang memang I think almost kita kalau orang Islam ni kita memang hafal. Dan sebelum ni saya ada buat series tentang perkongsian tentang penyakit-penyakit berkaitan dengan sakit puan. Contoh kan saya ada cerita, saya ada kongsikan tentang kandungan anggur, PCOS, endometriosis, and all that. So I jumpa satu simple surah untuk mereka yang mengidap ni dan saya nak kongsi yang tu dulu. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada topik tu dia lah, iaitu baby bump. Okay, sekejap ya. Okay, so saya harap nampak. Sekejap ya, saya check kalau ni. Okay. So ini memang senang je nak jumpa, tapi because before this I think last week dan minggu lepas dan minggu yang sebelum ni, so saya ada kongsi tentang penyakit-penyakit berkaitan dengan sakit puan lah. Okay, so yang ni saya jumpa. Okay, ini adalah surah yang simple. Ia adalah penawar segala jenis penyakit. Penawar segala jenis penyakit, kanser, leukemia, tumor, fibroid, cyst, ketumbuhan dan lain-lain yang berkaitan dengan ketumbuhan lah. Sebab saya ada cerita macam mana PCOS, endometriosis, kandungan anggur, and then yang lain lah, okay. Yang lain kandungan luar rahim, all these things. So ini adalah satu surah yang sesuai. Okay, so dibaca 1000 kali dan amalkan dan yakin. Okay, so amalkan dan yakin. So inilah surah dia yang bermula daripada Alam Taroka itu. Okay, Alam Taroka Fafa'ala tu sampai habis. So amalkan surah ni. Okay, so amalkan surah ini untuk mereka yang menghidap penyakit yang berkaitan dengan ketumbuhan. So sebab wanita ni dekat dia punya organ peranakan tu memang banyak potensi untuk dihinggapi penyakit berkaitan sakit puan. Okay, so ini adalah dia punya penawar dia. Okay, so kita bacakan ayat Al-Quran daripada surah ni. Right, so itu untuk saya share. Okay, kemudian saya jumpa satu artikel tentang baby bump itu aurat. Okay, so sebelum kita kongsi ni, kita masuk terus. Okay, so baby bump itu aurat. Suami kena ingatkan isteri sebab ada lelaki suka tengok wanita mengandung. Okay, so apa yang kita nak fikirkan sekarang ialah tentang nak melindungi isteri itu. Ya, nak melindungi isteri itu, maka adalah satu tanggungjawab kita untuk menyebarkan kebaikan. Right, so baby bump itu adalah aurat. Suami kena ingatkan isteri ada lelaki suka tengok wanita mengandung. Okay, so jom kita kongsi yang ni. Okay, sekejap ya. Right, so baby bump itu aurat. Manakah ramai yang belum tahu atau terlepas pandang tentang ini, harap perkongsian ini membantu kita semua. So saya ambil artikel daripada majalah PAMA. Okay, so para lelaki wajib tahu kerana kalian merupakan seorang anak abang atau adik dan akan menjadi seorang suami, ayah yang bakal mendidik, menyampaikan perkara hak sekaligus menjaga maruah kaum wanita seperti ibu, adik-beradik, isteri dan lain-lain. Okay, seorang lelaki kena tahu benda ni lah. So baby bump ni setiap orang beragama Islam wajib tahu. Okay, dan wanita lagilah wajib tahu. Menunjukkan bentuk baby bump di kalangan ramai atau publik adalah sesuatu yang dilarang oleh kerana baby bump seorang wanita itu adalah aurat. Okay, so bila kita cakap pasal aurat ialah ada satu yang sangat berharga dan perlu dilindungi.
Okay, cuba kita fikir dengan teliti, perut adalah anggota yang personal, tidak layak dinikmati oleh sesiapa kecuali sang suami. Okay, so ni dah. Yeah. So ada lelaki yang suka tengok wanita mengandung dan sangat menikmati baby bump seorang wanita. Kita tak tahu, okay. Oleh itu kena sentiasa berhati-hati tentang gambar yang kita post ke media sosial. Okay, so memang kena berhati-hati. Right? While benda ni menjadi kebanggaan kita lah kan. Okay. So insyaAllah maruah terjaga dan tidak diratah oleh oleh mata-mata yang memerhati. Wahai suami-suami, doa dan usaha banyak-banyak agar kita sebolehnya tidak tergolong dalam golongan lelaki dayus. Jika benar sayang isteri, tidak seharusnya kalian pamer maruah isteri yang kalian cintai. Okay. Right. So jom biasakan apa yang betul, jom jaga maruah seorang wanita. Islam begitu menjaga wanita dan mengangkat darjat wanita layaknya seorang ratu. Okay, so jom cintai diri. Okay, so inilah artikel dia bercerita. Walaupun ramai yang lakukan perkara ini, jangan hanyut dan terbuai emosi ya. Surround yourself, okay. Dekatkan diri kita dengan lingkungan yang mentaati Allah, insya-Allah dapat kuatkan semangat dan membantu dalam istiqamah. Okay, we don't need to do it for the gram, even if everyone else is doing it, because our main purpose in this dunia is to obey Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so this is a message that is very clear. We're talking about protecting the mother. Alright, so siapa saja yang layak berhak ke atas seorang ibu atau isteri itu adalah suami dia. Okay, suami dia. So we don't need to do it for the purpose of semua orang membuatnya kan, sedangkan kita nak obey Allah. So mungkin bila saya boleh kongsi, kadang-kadang kalau kita pakai baju yang ketat ataupun mengikut tubuh badan kan, jadi kita tak tahu bahaya-bahaya yang akan mendatang. So seorang suami yang cintakan isteri dia mesti tahu untuk melindungi isteri dia lah. So technically, right, so I know it's something we are proud of because bukan semua orang ya ada peluang untuk hamil dan melahirkan bayi. Tetapi kita sebagai orang yang beragama Islam, kita kena ingat yang baby bump tu adalah aurat. So apabila kita cakap tentang aurat, ia patut dilindungi. So apabila ia patut dilindungi, technically yang sesuai adalah pakaian yang longgar, pakaian yang labuh, pakaian yang tidak jarang, pakaian yang tidak nipis, yang tidak mengundang apa-apa. Sebab itu adalah hak suami. Okay, kita kena jaga betul-betul hak suami itu. Okay, sebab itu ialah maruah, dan bila kita cakap tentang maruah ni tentang harga diri. So tidaklah hak suami itu perlu dijaja sebegitu saja walaupun di dalam social media. So ini ada satu peringatan untuk saya juga. Okay, so saya nak kongsi tentang ini. Okay, so saya just nak repeat. Sebab kadang-kadang saya jumpa lah tajuk ni kan, tapi saya nak cakap, alah ni suami dia kena tahulah kan, contoh, ataupun suami dia kena aware lah sebab ni anak dia kan. Tapi I think it's good if kita boleh berpesan-pesan, kita boleh saling berpesan-pesan. It's good just as a reminder. I think kita any situation kita sangat-sangat kena utamakan memberi keutamaan kepada perintah Allah sebab Allah sangat sayang kita. Allah sangat sayang kita. So kita kena rasakan kasih sayang Allah tu kepada kita. Jadi insyaAllah kita nak lindungilah aurat ibu yang sedang hamil. Jadi pakai pakaian yang longgar, pakaian yang selesa kan. Kalau pakaian yang ketat tu dengan perut tu, I know you are proud of it, and I know seri ibu pun memang sedap, sukalah tengok kan. Tapi kita pun sayang suami, so kita lindungilah, yang itu ialah hak suami. Right? So just nak repeat, baby bump itu aurat. Suami ingatkan isteri, ada lelaki suka tengok wanita mengandung sebab lelaki lain tak berhak untuk tengok. Okay, so berhati-hati kat situ. Okay, so kita tahu baby bump itu aurat. Baby bump itu aurat. So I hope kita dapatlah message tu kan. So ni dalam Islam dia kata setiap orang beragama Islam wajib tahu.
Okay, baby bump is something that setiap orang beragama Islam wajib tahu, dan ia adalah satu benda yang sangat berharga kerana ada bayi. Jadi kita kena lindungi dia, sangat-sangat penuh dengan rasa kasih sayang dan rasa melindungi, maka kita tidaklah senang itu nak mendedahkan kepada orang lain. Okay, so I hope the message is clear. Yelah kan, sebab kita tak tahu pandangan orang lain kan, pandangan orang tu lain. Okay, right. So cuba fikir dengan teliti, perut adalah anggota yang personal dan tidak layak dinikmati oleh sesiapa pun kecuali sang suami. Okay, so dia adalah memang exclusive rights, so you can't contest that. Kita tak boleh contest yang itu. Okay, so kita just nak ingatkan ada orang mungkin niat tak baik. So ada lelaki yang suka tengok wanita mengandung. So kita tak boleh kata dia tu kena menggunakan saringan fikiran dia kan. Kita yang kena awal-awal dulu melindungi. Okay, so harap lepas ni kita sama-sama jagalah maruah kita dan juga maruah suami. So biasakan yang betul kerana kena jaga maruah seorang wanita. Islam sangat menjaga wanita. Islam sangat mengangkat darjat wanita layaknya seorang ratu. So itulah, it's very clear already. Okay, sangat jelas arahan ini. Alright, I think itu saja perkongsian saya. Okay. Baik. So what you get from here is baby bump is aurat. So walaupun kita happy, kita dalam situasi yang gembira kan, tapi kita pun kena ingat juga batas-batas dia. Okay, so anggota badan, perut dan sebagainya adalah hak suami. Okay, so kita tak naklah nak mendedahkan benda tu. So, saya hadir sebagai saling memberi peringatan dan saya juga sedia ditegur jika saya buat silap. Okay, so I think itu saja dari saya. Very simple. Baby bump kan. Orang yang tak ada rasa apa, dia memang excited kan. Tapi kita tak tahu ada yang berniat tak baik. Okay, so just kena berjaga-jagalah. Okay, so mungkin lepas ni kita dah tak adalah nak posting benda-benda yang macam tu. Right, so sekarang saya nak kongsi satu. Okay, so I've been talking about vaksin for ibu hamil dan menyusui ni dah lama, dan saya pun bukan adalah jenis yang nak provoke sesiapa dan sebagainya. Kita hormat saja apa-apa pandangan, tapi saya sangat suka melihat kepada tanggungjawab ibu menjaga kesihatan. Sebab kita nak jadi ibu, kita kena sihat. Kita yang nak jadi ibu, kita yang kena jaga kesihatan kita. Okay, sebab yang hamil tu 9 bulan tu, yang sakit badan, sakit kaki, sakit pinggang, sakit belakang, segala sakit tu ialah ibu. Kitalah yang rasa ni. Kan, kita yang rasa ni. Jadi kita nak orang empati dengan kita, tapi kita sendiri tak nak jaga. Kita sendiri tak nak jaga kesihatan kita. Tapi kita nak orang faham kita dalam keadaan sekarang dan sebagainya, tapi kita pun langgar juga. Langgar juga, macam mungkin tak jaga makan, mungkin tak jaga makanan tambahan, mungkin skip all these things and tak melalui pemeriksaan doktor dan sebagainya. Right? So kalau puan hendak sihat, itu dah terbit daripada tindakan kita. Kerana kalau we cannot afford to fall sick technically lah. So apa cara kalau you tak nak fall sick? You have to look after your own health. So I hope this is orang kata kerjasama antara suami dan isteri saling mengingatilah. Menjaga kesihatan tu sangat-sangat penting untuk ibu hamil. Sebab 9 bulan kalau kita kalah dengan kehamilan, kita kena ada something untuk support kita dari segi pemakanan, gaya hidup kan, dan sebagainya. So itu benda saya selalu kongsi, tapi saya suka repeat. Sebab saya rasa topik ni tak akan habis untuk dibicarakan. Sehingga saya berjumpa dengan satu kes yang ibu tidak makan makanan yang betul, tapi dia makan suplemen ataupun makanan tambahan, which is totally wrong. So terlalu banyak sumber makanan yang orang kata yang daripada bentuk asal makanan tu kita tak makan, tapi kita ambil benda yang supplements tu. It's not supposed to replace any meal, because ibu hamil perlu dapatkan amalan pemakanan yang betul dan juga
pengiraan kalori dan sebagainya. So saya selalu cakap pasal benda tu sebab bagi saya benda tu penting. Sebab bagi saya kesihatan ibu tu tak ada kompromi. Kesihatan ibu tu tak ada kompromi. Okay, so akhirnya bila kita melahirkan anak, bayi kita menangis, orang bagi kat kita juga bayi tu. Orang tak ada pun nak pegang bayi tu, nak pujuk bayi tu. Lelah dia bagi kat mak juga. Tapi kalau mak tu tak sihat, macam mana nak jaga bayi tu? Kan, bila nangis dia bagi kat mak. Sebab saya experience benda tu kan. Bila bayi nangis, dia tak ada benda lain dah, kita bagi kat mak, dia diam. Tapi imagine if ibu itu tak sihat. So yang penting sekali ialah jaga kesihatan supaya kita boleh jaga anak-anak kita dengan baik. Okay, so itu dia punya pesan dia. So that's it. Anything on vaccines and everything, please get more information. Jadi kita bila ada maklumat, kita boleh senang buat keputusan. Okay, so kebaikan dia kena fikir untuk anak tu dan juga untuk family yang kita sangat sayang sebab kita nak jaga family kita. Right, tapi tak guna kalau kita sendiri tak sihat. Okay, so that is my message, right? I hope benda itulah saya, sebab saya melihat, saya pernah dengar ibu tak makan makanan yang betul kan, macam nasi, sayur, protein, buah sebab dia makan suplemen. Saya tak boleh imagine yang tu. So there's nothing like that. There's nothing like meal replacement for pregnant mothers. You have to take makanan yang secukupnya. Sebab tu kata makan sayur daun hijau, buah, protein, dia memang sebab saya suka makan, saya ceritalah kan. Tapi itulah dia yang akan membina sel kita untuk mempertahankan daripada sering diserang penyakit. Kena fikir yang tu. Okay, thank you so much Puan Ana Roziana. Dia cakap yes. Dia tahu saya suka berpesan yang tu. Betul Puan, thank you so much for listening dan for agreeing with me. Because saya sangat-sangat nak tengok ibu tu sihat untuk mengendalikan bayi dia. You can imagine kan, sebab walaupun mungkin tak semua orang lalu, tapi bayi ni dia ada peralihan waktu tidur yang dia siang dia tidur, malam dia berjaga. Nobody is going to take care of that baby kecuali ibu. Kan? So saya lalu benda tu. Kalau kita nak suruh suami kita besok nak kerja tau, takkanlah dalam keadaan mengantuk tu dia pula kan nak jaga bayi tu, kan. Jadi kita juga yang nak kena jaga, dan imagine kalau kita tak sihat. Okay, so itulah dia. So saya memang nak ibu sihat. Okay, saya memang nak ibu sihat supaya ibu ada peluang untuk membesarkan anak dia, menyusukan anak dia, mendoakan anak dia dan sebagainya. Right, so that's it. Jadi saya nak letak satu je sebab Pantang Plus kita akan buat satu kursus terapis berpantang secara percuma kerana ini adalah program tajaan kerajaan. Okey, ini adalah program tajaan kerajaan. So siapa yang layak untuk mendapatkan kursus ini, tentulah kita akan saring mereka yang berminat hendak menjadi confinement lady ataupun postnatal therapist. Okey, so ini kejayaan yang sangat sangat dipandang sepi kerana mereka tak terfikir bahawa profession ini adalah yang membantu ibu dalam pantang, memulihkan kembali tenaga mereka melalui sesi urut, melalui sesi bertungku, sesi mandian, sesi lulur, melalui pemakanan dan sebagainya. Okay, so dia adalah kita nak angkat profession ini ke satu peringkat yang lebih kukuh dan yang lebih diperlukan oleh ramai orang. Okay, so kursus ni adalah percuma tetapi tempat sangat terhad. So saya dah letak link kat situ. Jika tuan-tuan dan puan-puan inginkan maklumat lanjut, boleh berhubung dengan tim saya. Berhubung dengan tim saya, kami memang guna website sahaja. So boleh hubungi tim saya dekat website dan minta maklumat untuk ini. So kursus ini adalah kursus percuma untuk mereka yang berminat hendak menjadi confinement lady ataupun terapis postnatal. Okay, so boleh klik dekat dekat link tu. Okay, so sebab semalam saya cuba nak paste, saya tak dapat, saya tak faham kenapa. Right, tapi the best is you can direct message me or you can just go to our website for this. Okay, so ingat ya, kursus ni adalah kursus percuma anjuran kerajaan, tetapi saya memang akan saring kepada mereka yang benar-benar berminat
untuk menceburi bidang ini. Untuk yang berminat lah, sebab kadang-kadang ada je seminar junkies, mereka pilih untuk attend ataupun hadir je apa-apa kursus asalkan percuma. Tapi saya tak boleh buat macam tu. So saya kena saring mereka yang betul-betul berminat nak jadi terapis postnatal ataupun confinement lady. Okay, so confinement lady ni ialah wanita penjaga pantang lah. Okay, wanita penjaga pantang ni apa yang kita jaga mak yang dalam pantang. So untuk mengikuti kursus ini secara percuma, puan-puan kenalah berminat untuk kursus ni, bukan jadi seminar junkies yang apa-apa saja kursus percuma puan-puan hadir. So it doesn't serve that purpose lah. Okay, so kursus ni akan dilatih oleh saya sendiri, jadi saya mestilah nak cari orang yang passionate macam saya juga, kerana ini adalah profession sepenuh masa saya dan ini juga adalah nature of my business dan juga punca pendapatan. Okay, so harap clear yang kat situ. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh komen dan boleh terus contact saya. So insyaAllah sebenarnya all my live, saya punya series live ni saya tak delete. Sebab kadang-kadang saya pun kena belajar bagaimana nak memperbaiki setiap kali saya go live, right? So that's it. Hari ni kita cerita tentang baby bump, dan baby bump adalah aurat. So apabila dia adalah aurat, puan-puan kena lindungi dia kerana itu adalah hak suami. Okay, so kita tak nak kata mata-mata yang nakal tu berniat tidak baik. Okay, so kemudian saya nak pesan tentang kursus berpantang secara percuma kerana ini adalah program anjuran kerajaan. Tapi saya memang minta lah orang yang betul-betul berminat. Okay, so ramai daripada dulu ramai yang berminat kursus ni, kemudian bila dikatakan ada bayaran, mereka terus tak nak bayar. Dan saya faham memang kursus ni tak murah sebab kerana kursus ini adalah daripada pembangunan kemahiran yang kita ambil dah bertahun-tahun berkecimpung dalam bidang ini. Kan, so tapi bila government dah keluarkan satu program percuma, jadi bukanlah semua orang boleh menyertai ini. So kami tak mau seminar junkies, kita tak nak seminar junkies yang nak attend kursus ni secara percuma semata-mata. So jangan tutup peluang orang lain yang betul-betul berminat tetapi tidak mampu, dan kami ini sediakan dia sebagai percuma. So you can inquire within. So insyaAllah kita akan enroll secepat yang mungkin. Right, tempat tak banyak tempat tak banyak. So memang saya kena pilih yang itu. Right, sebab kerjaya ni orang nampak je. You fikir ada orang nampak glamour dan boleh buat duit. So sebenarnya tidak. Yang itu you nampak tip of the iceberg sahaja. Okay, so tak nampak lagi bongkah kat bawah tu. Right, I think that's all from me for today. Thank you so much for listening and watching. Please share this live if you think ada orang akan mendapat manfaat daripadanya, terutama dari topik baby bump, dan juga kepada mereka yang ingin mengikuti kursus ini secara percuma. Untuk mengikuti kursus ini secara percuma. Okay, so syarat yang pertama kena minat. I think itu saja. So take care, stay safe, stay strong, and insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.